Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka majlis kita surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan umur di tubuh badan kita ni. Insya-Allah dengan adanya sisa-sisa umur di tubuh badan kita ni dapatlah kita mengerjakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang saya kasihi dan saya hormati tuan pengurusi majlis, saudara khairul kita, tuan imam Bilal AJK Masjid Al-Islamiyah Petaling Jaya ni, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjemput saya yang fakir lagi hina ni datang sekadar berkongsi ilmu di masjid ni. Semoga apa yang kita bacakan nanti dapat beri manfaat pada yang mendengar dan lebih-lebih lagi kepada yang membaca, insya-Allah. Saya nak cakap terang boleh tak? Nak cakap luar tak berapa reti mana. Boleh cakap luar tapi tak berapa faham. Boleh tak cakap terang? Faham eh? Kipas boleh tak pusing saya? Kepala juga. InsyaAllah malam ini saya nak baca satu hadis dia yang dipetik daripada kitab 40 hadis akhlak mulia. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu lahu khair وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Hadis riwayat Muslim. Daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ajaban di amri mukmin. Nabi kata sungguh baik nasib orang yang beriman. Hak tu dulu. Kita jadi orang beriman kat mana-mana beruntung. Nabi kata kita ni jadi orang beriman kat mana-mana ni kita beruntung. Beruntung pasal kita beragama Islam. Dan hak tu dulu. Nabi kata ajaban diambil mukmin, sungguh baik nasib orang yang beriman. Inna amruhu kullahu lahu khair, kerana di dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan. Muslimat semua dah. Kita dapat Islam kita hari ini tak gaduh akad senjata, berperang tak ayah. Tahu-tahu lari atas muka bumi ini ada dia orang bam di telinga kanan kita, tomat di telinga kiri kita. Nak kapal kita beruntung. Beruntung dapat Islam hari ini. Tak gaduh pergi cari, tak gaduh pergi mana-mana. Lahir-lahir Islam tu satu nikmat dah. Dapat ke kita hari ini? Alhamdulillah. Gerak Islam kita tu bawa sampai ke mati. Pasal apa? Bukan barang-barang orang boleh dapat. Beruntung kita ni. Nabi kata
sungguh baik nasib orang yang beriman, kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi mereka yang beriman. Yang kata anugerah Allah Ta'ala beri kita jadi orang beriman ni, bukan semua boleh dah. Muslimin-muslimat boleh bayang, anda kata Allah Ta'ala takdirkan kita jadi orang kafir, lagu mana kita nak lahir-lahir jadi orang kafir? Nama tu lagu mana tu? Allah Ta'ala zalim ke? Jadikan ada orang yang tidak beriman? Tak. Setiap hamba Allah yang tidak beriman, dalam tempoh usia mereka, beberapa kali Allah Ta'ala campurkan hidayah ke dalam hati mereka. Cuma mereka nak ambil, mereka tidak. Dan kita sendiri pun lah, kita sendiri ni, kita ni dengan kata kita hari ni dulu kita pernah buat dosa. Kita hari ni alhamdulillah dah, dengan kata Allah Ta'ala beri dah kita ni faham Islam, walaupun tidak jadi ustaz, walaupun tidak jadi ulama, kita hari ni bolehlah. Kadang-kadang kita berubah ni dapat taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri beberapa sebab. Beberapa sebab Allah Ta'ala beri ke kita ni hidayah, dan akhirnya dengan hidayah yang Allah Ta'ala beri ke kita tu, kita grab sampai ke mati. Ujian, semua dapat ujian mereka. Yang kata kita ni, tak ramai ada manusia yang kata dia lahir tu, walaupun dia orang Islam, lahir Islam, tapi dia pernah dulu terdedah dengan kata dosa, buat dosa. Lain orang, lain dia punya habuan, lain orang, lain dia punya ragam. Muslimin-muslimat semua dah. Ni mungkin ada di kalangan kita ni dulu, yang kata dulu, satu masa dulu pernah berzina. Dulu daya kat tangan, kan kat tangan bro, daya. Mungkin dulu kita pernah berzina dulu. Mungkin ada di kalangan kita dalam masjid ni. Mungkin dulu, satu masa dulu. Sebab apa berzina? Mungkin disebabkan kejahilan ataupun nafsu yang terburu-buru. Mungkin ada kalangan kita ni dulu satu masa dulu pernah minum arak dulu. Mungkin ada kalangan kita ni dulu pernah tinggal solat satu masa dulu. Hari ni betul lah, kita dah komit dengan agama, semayang pun kita dah gaduh tinggal dah. Kita buat ni sekadar yang kata kita termampu. Kau mana-mana pun kita nak mati dalam agama Islam hari ni. Tapi pada masa dulu, kita pernah dulu terjun dalam satu yang kata kancah dosa. Pernah berzina, pernah minum arak, pernah tinggal solat dulu tak tahu. Ada orang solat dia 2 kali setahun. Solat 2 kali setahun. Tak, hari raya. Mari semayang hari raya. Lepas tu dia mari, satu kali tu dia mari tu, semayang raya dia mari. Mari semayang tu dia tengok Tok Imam baca khutbah. Oh, mujur dia tu. Semayang raya. Dia mari semayang raya tu dia tengok Tok Imam dia baca khutbah dah. Dia pungguk dada dia. Oh, mujur. Dia tendang ni, dah. Dia duduk tunggu ni, dengar Tok Imam baca khutbah tu, semayang raya. Lagi dia tengok orang duduk tidur, dia pun curi. Bangun, dengar khutbah tu. Apa tidur? Raya tidur. Yang kata dia tu semayang 2 kali je setahun. Hari gaduh yang kata mari semayang tu dia mari lambat. Mari-mari dia kat pintu masjid, dia tengok Tok Imam, Tok Khotik duduk atas mimbar tu. Oh, dia temu judang. Tak.
Dia duduk, dia cari sudut mana-mana ni, dia duduk tengok Tok Imam, Tok Khatib dia baca khutbah ni, dia angkat ibu jari dia, bagus, betul. Kamu kata hari ni betul ke? Beres. Lagi habis khutbah kedua, habis khutbah pertama, dah baca doa lebih kurang, naik pula khutbah kedua, baca pula doa lagi, orang pun pakat salam. Sallallahu ala Muhammad. Dia ni mari semayang 2 kali setahun. 2 kali setahun. Orang Islam, orang beriman, tapi semayang 2 kali setahun. Dia duduk tengok orang bangun keluar daripada masjid, dia bangun, dia cekak pinggang. Tak, dia cekak pinggang. Dia jerit ke Tok Khatib, "Hei! Semayang! Solat." Tok Khatib buat gini ke dia? Dia buat macam solat Jumaat, khutbah dulu baru semayang. Ni semayang raya. Semayang dulu baru khutbah. Oh, perah dia itu. Perah. Ada orang dia semayang setahun 2 kali. Dok gaduh lah. Bukan kata duduk dalam hutan, duduk atas bukit ke tak. Duduk dalam satu taman. Yang kadang dengar rabang tu seolah-olah macam rabang dalam rumah dia, tapi kaki dia nak melangkah masuk ke dalam pagar masjid. Bukan cerita dalam masjid, dalam pagar masjid pun dia tak pernah masuk. Subhanallah. Ada. Muslimin muslimat semua dah. Kita ni mari semua daripada dosa. Mari daripada semua buat dosa betul. Berapa lama kita sanggup nak buat dosa? Berapa lama kita sanggup, kita larat nak buat dosa? Hari-hari kita nak buat dosa. Berapa lama? Mungkin duduk pada umur kita 30 tahun kita gagah ni nak buat dosa. Jatuh malah kita tobat. Malahan nak tobat. Dah puas hari. Dah mungkin. Tapi kalau bawa sampai umur 50 tahun, 60 tahun, kalau tak bertaubat lagi, agak-agak kita lah larat tak kita nak buat dosa. Rasa juga tak dalam hati nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang rasa juga sayu dalam hati ni, tak kada dengar. Bangun tu bangun, subuh-subuh hari tu dengar. Walau kata tak semayang sekalipun, orang tak semayang ni, dia kejut juga. Kadang-kadang ada dia Allah Ta'ala beri timpa seseorang dengan sesuatu bala, akhirnya dengan sabit bala tu dia dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Dengan sabit bala Allah Ta'ala timpakan kepada dia, akhirnya dia dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Ni hadis yang kita nak baca malam ini. Nabi kata apa? Dan tidak ada habuan yang baik seperti ini kecuali bagi mereka yang beriman. Orang beriman dia dapat habuan yang baik. Apabila mendapat kesenangan, maka ia akan bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Kita manusia ni Allah Ta'ala bagi ujian kita tak sama. Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita, orang beriman tak sama. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri ujian kepada kita dengan sabit kesenangan. Ada? Senang. Allah Ta'ala beri senang ke kita ni. Akhirnya dengan senang tu adalah satu cubaan bagi kita. Ada? Kita boleh sabar. Anda kata Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan, kita boleh sabar. Tapi anda kata Allah Ta'ala uji kita dengan kesenangan, belum tentu kita boleh sabar. Kita biasa susah, kita biasa susah. Muslimin muslimat, cuba jawab soalan saya. Anda kata Allah Ta'ala beri kita menjadi kaya mana ni? Kaya, harta berjuta-juta, berbilion-bilion. Agak-agak kita lah Masjid Al-Aslamiyah ni jadi tak tempat kita pada malam ni? Oh, belum tentu.
Duit ada 1 juta dalam kocek ni, nak mari masjid, biar tu lah. Boleh 500 riyal pun dia cakap nak. Boleh 500 riyal tu. Gedik kaki duduk kedai. Kedai. Minum air, tak ada makanan. Minum air saja. Tak selera nak makan. Pasal duit banyak. Duit banyak tu. Allah Ta'ala uji dengan kata harta kekayaan. Belum tentu kita boleh mari masjid. Rupa-rupanya kekayaan tu adalah satu ujian bagi kita. Allah Ta'ala nak tengok kita sejauh mana kita ni bersyukur terhadap dia. Allah Ta'ala beri kekayaan. Jangan ramai-ramai orang di Malaysia ni tiba-tiba Allah Ta'ala pilih aku jadi salah seorang daripada orang terkaya di Malaysia. Alhamdulillah. Dengan sambil kata kaya ini, aku nak bayar syukur pada Allah Ta'ala dan aku kongsi nikmat Allah Ta'ala beri kepada aku. Muslimin-muslimat semua. Bukan senang. Kita nak tengok orang susah tolong, orang susah bukan senang. Kadang-kadang kita bukan nak tolong orang lain, nak tolong adik-beradik kita sendiri pun kita payah. Tak. Nak tolong adik-beradik kita sendiri pun payah. Tahu adik-beradik kita susah, nak tolong payah. Macam-macam sebab. Sebab tu, sebab ni, sebab tu, sebab ni. Nak tolong adik-beradik kita sendiri pun kita payah. Allah Ta'ala beri kita hari ini dengan duduk gaji pada kita malam, pada malam ini 2,000, 3,000, 4,000 sebulan. Akhirnya dengan nikmat Allah Ta'ala beri gaji kita agak mewah tu, kita nak tolong mak ayah kita sendiri pun payah. Nak tolong mak ayah kita sendiri pun payah. Nak cabut 100 riyal sebulan, 100 ringgit. Orang Terengganu dipanggil 100 riyal. Nak cabut 100 ringgit tu, nak beri ke mak ayah kita sebulan tu payah. Kita pelik tau. Kita nak beri ke orang, nak nanti orang kita dah habis, baru kita nak sedekah ke orang. Pelik kita ni. Kita tak cadang. Kita tak cadang gaji kita tu ada habuang untuk mak ayah kita sebulan. 100, 200, 300 sebulan. Tak. Kita nak beri ke mak ayah kita, nanti dah habis, baru kita nak beri. Berbeza dengan mak ayah kita. Orang jadi mak, besar kerana hak dalam mulut buat duit itu. Ya. Orang jadi mak, makan lelek dah, dia tengok anak dia tak cukup makan, dia buat duit daripada mulut dia, sumbat dalam mulut anak dia. Tengok. Orang jadi mak. Tapi kita jadi anak, kita nak berikan mak kita 100 sebulan dan 200 sebulan. Bukan banyak pun orang tua tu makan. Mak ayah kita bukan makan banyak pun, tua dah. Habis dia tak ada pun 2 kali sehari, 3 kali sehari gitu je lah. Makan pun tak banyak pun. Dia nanak pun sepuk ke. Tahu sepuk? Orang sini panggil dia sepuk. Satu cupok tak? Cupok banyak tak? Satu benda tak kasih gantang tak? Makan 2 orang. Dan cupok lah. Cupok tu pun esok dia buat nasi goreng. Mak ayah kita bukan makan banyak pun. Kita cabut 200 ringgit, 100 ringgit, beri ke mak ayah kita. Rupa-rupanya Allah Ta'ala ganti lain. Kita sedekah ke mak ayah kita tu, ingat bukan saja dah, Allah Ta'ala ganti pula kat lain. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak beri murah rezeki, tapi Allah Ta'ala beri sehat tubuh badan. Sehat tubuh badan. Sehat tubuh badan ni pada rezeki ni. Kita ada harta 3 juta, ada harta. Tiba-tiba kita dengan harta 3 juta tu, tapi kita ni tak boleh nak jalan, duduk terletak je atas hospital. Mari orang tanya kita, dia tepak, wacik nak tak tukar harta 3 juta ni dengan sehat tubuh badan? Dia nak tak? No, dia tukar. Dia kata, apa guna aku ada 3 juta tapi aku tak boleh nak jalan? Lepas tu kata nikmat Allah Ta'ala ni, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Allah Ta'ala ulang sampai berapa kali dalam surah Ar-Rahman.
31 kali Allah Ta'ala ulang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Ta'ala tanya kita tu, nikmat hak kuat mana di mana dusta kan? Oi banyak muslimin-muslimat semua ni. Dalam hari-hari kita dalam hidup kita ni 24 jam hari-hari tu, sebenarnya banyak nikmat yang kita guna tumpang daripada nikmat Allah Ta'ala. Syukurlah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Banyak dah Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Sehat tubuh badan, ada pekerjaan, ada kenderaan, ada tempat kediaman. Ni semua nikmat Allah Ta'ala beri ke kita ni. Allah Ta'ala dah minta sen. Ada ni udara ni kita duk hidup hari-hari ni. Hari-hari ni kita duk hidup udara ni. Tarik keluar udara, nafas kita ni. Ada tak Allah Ta'ala atau bil oksigen? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Kalau ada jenuh kan? Kalau ada sungguh bil udara, bil oksigen, jenuh kan? Bil api, bil air pun dia cakap nak bayar. Tak, bil elektrik je. Garupan dia tu sekali nak bayar tu 60 ya, 70 ya, 80 ya. Mari pula ni bil udara. Allah. Berapa ni udara ni? 60 ya. Kena bayar kok. Kalau tak bayar lemah. Dah dia nak nampak. Bayar tak? Bayar. Mari pula bil sihat. Bil sihat. Allah Ta'ala hantar, contoh buat tamsil, buat masalah saja. Allah Ta'ala hantar bil sihat ke kita. Kalau tak bayar bil ni, tunggakan 3 bulan, bulan depan mari sakit, kita bayar tak? Bayar. Tu nak khabar mahalnya nikmat sihat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni. Tapi pernah tak kita bersyukur? Tak syukur. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Allah Ta'ala sebut sikit benar hamba aku yang syukur. Allah Ta'ala beri kita macam-macam nikmat, rezeki, kediaman, kenderaan. Ada pula Allah Ta'ala takdirkan pula ada seorang wanita yang kata cinta kepada kita dan akhirnya kita berkahwin dengan dia. Itu nikmat. Tak cukup seorang wanita pula Allah Ta'ala beri pula ada pula zuriat. Nikmat tu. Kita syukur tak pada Allah Ta'ala? Yang kita tahu hari-hari kita buat maksiat pada Allah Ta'ala. Kita lawan Allah Ta'ala. Seolah-olah kita lupa milik siapa bumi. Hari-hari kita lawan Allah Ta'ala. Tak pernah pun kita angkat tangan syukur pada Allah Ta'ala. Ya Allah, terima kasih ya Allah, memberi aku nikmat berbagai-bagai ya Allah, terima kasih ya Allah. Tak. Kita lawan Allah Ta'ala. Masa kita hari-hari kita lebih kepada dunia semata-mata. Kita boleh bekerja satu hari 8 jam, 9 jam, 10 jam, 12 jam satu hari. Tapi kita nak ambil Al-Quran, nak baca 5 minit pun kita tak boleh. Habuan untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Habuan untuk kita sendiri. Tak ada masa. Semaya tu pun mujur tu. Semaya tu pun mujur tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada zikir-zikir, dia sunat je zikir-zikir. Doa apa? Tak ada. Masa dengan Allah Ta'ala tu tak ada. Tapi dengan dunia cukup. Tak pernah tinggal. Kita tak pernah pun tanya diri kita, anda kata malam ni aku mati, apa amal yang akan bawa kepada Allah Ta'ala pada hari esok? Dan kita tak pernah tanya pun. Yang kita tanya, kenapa aku nak makan esok? Aku nak makan apa esok?
Aku nak buat apa esok? Kenapa aku nak wikir anak aku esok? Di mana tempat aku nak cari rezeki esok? Kita tak pernah tanya diri kita ni, apa aku akan jawab? Apa yang akan aku bawa depan Allah Ta'ala andai kata malam ni aku mati? Ni muslimin-muslimat sebenarnya, kita dengan kematian tidak lama dah. Hari-hari kita lalu, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Sebenarnya kita menunggu hari mati kita. Tak lama dah. Ni mungkin ada ni kalangan-kalangan kita ni dalam ramai-ramai ni mati tahun ni. Dah tahu. Mungkin hak tengah nyanda, mungkin tak, jangan takut. Bangunlah tu. Jangan takut. Mungkin hak tengah duduk di tengah-tengah masjid, mungkin muslimat, mungkin ni hak duduk atas kursi, mungkin muslimat semua. Cuba angkat tangan, cuba bagi jaminan kepada saya. Cuba angkat tangan. Siapa yang boleh bagi satu jaminan kepada saya yang dia sempat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini? Cuba katakan. Cuba bagi satu jaminan kepada saya yang dia sempat berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Cuba katakan. Tak ada seorang. Dah tahu dah kita ni tak ada satu jaminan sempat ke tidak berjumpa dengan Ramadan. Yang jadi malas nak bertaubat tu apa? Tak. Yang jadi payah nak bertaubat kepada Allah Ta'ala tu apa? Pasal apa kita malas nak bertaubat kepada Allah Ta'ala? Pasal dalam hati kita masih ada lagi cita-cita nak buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu sebabnya kita dah sebut tu. Kita dah sebut Rabbi fi'li lebah kan? Tipu kan? Hakikatnya dalam hati kita jauh dalam sudut hati kita tu, kita masih lagi bercita-cita nak buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Muslimin-muslimat sekalian, bila lagi kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita berlalu begitu je. Ramadan ke Ramadan, Syawal ke Syawal, berlalu begitu je. Tak pernah kita hisap diri kita, apa akan aku bawa di depan Allah Ta'ala andai kata malam ini aku dijemput oleh Allah Ta'ala. Kita tak takut. Kita tak pernah takut kepada Allah Ta'ala. Jangan kata nak takut betul-betul, berpura-pura takut pun kita tak pernah. Semayang kita hanya sekadar semayang. Sujud kita tu sepi saja. Bacaan kita hanyalah sekadar di mulut, tak pernah pun jatuh di dalam hati kita yang kata kita ni takzim pada Allah Ta'ala. Yang Nabi sebut tu, aqrabu ibadi fi sujud, sedekat-dekat hamba tu dengan Allah Ta'ala di dalam sujud. Tak pernah pun kita ambil peluang tu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dosa demi dosa kita buat hari-hari. Astagfirullahaladzim. Bila lagi muslimin-muslimat sebenarnya kita tengok ke keliling kelalang kita. Cuba kita tengok keliling kelalang kita ni, berapa banyak rumah-rumah dan kediaman-kediaman. Ingat satu masa kelak, rumah-rumah tu, setiap tempat dan rumah kediaman tersebut satu hari nanti pasti akan keluar minyak. Tu keliling kelalang kita tu, setiap rumah dan kediaman, whether flat, apartment, kondo apa sekalipun, satu hari nanti pasti akan keluar mayat. Sama ada mayat kita
isteri kita, anak-anak kita, ataupun ibu dan ayah kita pasti akan keluar dia setiap pintu rumah kediaman tersebut. Muslim-muslimat semua. Bila lagi kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala? Tak takut ke kita akan kata malam ni Allah Ta'ala jemput kita? Apa persediaan yang kita nak bawa depan Allah Ta'ala? Nak bawa apa? Nak bawa apa maknanya? Kalau kita mati maknanya? Tak takut. Kita tak takut Allah Ta'ala. Tak lebong ke? Mana dia takut kita? Dalam masjid ni je. Takutnya lah. Tak, dalam masjid. Wah, tu buat cegah mata gitu. Tak takut pun. Tak. Mana kita takut? Dosa hari-hari kita buat, hari-hari kita buat. Tak pernah pun kita rasa benar nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan muslim-muslimat semua. Allah, kita sambung pada hadis. Nabi kata apa lagi? Apabila mendapat kesenangan, maka ia pun akan bersyukur. Maka syukur itu baik baginya. Ni Allah Ta'ala kurniakan seseorang dengan kata kesenangan. Hidup di atas muka bumi ni. Ada dah orang-orang senang dia guna yang kata nikmat Allah Ta'ala beri ke dia, akhirnya dibantu orang-orang susah. Ada. Tapi tak lama. Kebanyakan kita ni bila senang, payah orang nak tengok orang. Dia kata kesenangan tu satu ujian, satu cubaan. Muslimin-muslimat ingat senang tu bila senang. Bila kaya, kita hari ni duduk tempat kita ni, kita rasa nak kaya, tapi akhirnya dengan sabit kadang-kadang dengan kekayaan tu kita jauh daripada Allah Ta'ala. Boleh. Dia kata dulu rasa dia tak menjadi mana dulu dia semayang maghrib isyak, walau kata zuhur asar subuh tu tak ada sekali nak jemaah, tapi maghrib isyak tu ada gitu. Dan Allah Ta'ala uji sikit kita dengan kesenangan, akhirnya maju perniagaan kita. Sahabat-sahabat kita nak tengok kita, akhirnya daripada seminggu sekali akhirnya sebulan sekali, daripada sebulan sekali akhirnya hak tadi tu setahun 2 kali. Payah dah nak lagi. Nak duduk dia ni, nak duduk macam muslimat semua ni. Dia kata bersila lengah punggung ni, payah. Ni pun ala-ala duduk dia berapa kali dah dia tukar lutut. Tarik lutut tu, tarik bawa pulak belakang. Lutut kanan pulak masuk depan. Tak. Ni berapa kali tukar ni. Duduk bersinggu tipu pula macam-macam lah. Tukar berapa kali ni. Mata duduk tengok tak kejam. Ustaz ni bila nak ambil ni? Nama ni. Dah. Kak Isa dah witi je ni. Sudah dah. Dah. Bukan senang ni. Nak duduk boleh macam ni. Alhamdulillah. Dalam ramai-ramai, dalam kata Petaling Jaya ni, Allah Ta'ala pilih kita untuk maknanya menghadir majlis ilmu di Masjid Al-Islamiyah ni. Alhamdulillah. Ada yang kata kita cerita tadi tu, orang senang dia kongsi kekayaan dia tu dengan orang ramai dia. Dulu ada di sebelah Selangor ni orang, ada sahabat cerita ke kita, ada satu masjid di belakang mimbar dia tu, AJK masjid dia buat satu musyawarah nak buat khak di belakang mimbar surah Al-Mu'minun. Nampak khak surah Al-Mu'minun di belakang mimbar. Jadi dana untuk kata belanja untuk projek tersebut memakan belanja lebih kurang RM50,000. Siap semua RM50,000. Jadi bila mari Jumaat minggu pertama, khatib selepas habis baca khutbah, habis orang solat Jumaat, dia bangun buat announcement, buat pengumuman yang ada beritahu kepada jemaah ahli qaryah tentang hajat pihak AJK masjid nak buat surah Al-Mu'minun. Surah tu khat surah Al-Mu'minun
Yang memakan, yang kata dalam belanja lebih kurang 50,000. Jadi apa? Siapa-siapa yang berminat untuk berkongsi kebajikan, bila boleh buat sumbangan kepada pihak masjid ataupun kepada terus pada pihak khatib. Jadi dia pun tahu orang bukan bawa duit minggu tu, maknanya minggu depan boleh mula untuk kutip jalan. Kalau tak cukup di minggu depan, kita akan buat dah. Selama mana dia cukup 50,000 untuk dana buat khat surah Al-Mu'minun di belakang mimbar. Lepas tu khatib turun daripada mimbar, dia nak tupik daripada masjid, datang seorang lelaki pegang dia tu. Dia kata, ustaz, dia panggil ustaz. Dia kata, ustaz, ada orang nak jumpa siapa? Jumpa ustaz. Dia kata, mana orang tu? Dia kata, ada dalam kereta. Hitam mana? Tengok duduk dalam kereta BMW. Sudah dah. Dia takut ni, takut salah ni. Apa salah ni? Dah. Kalau kena tukar ke apa ke, kena tutup lampu ke apa ke, dah. Tak apa juga ni. Dia pun suka itu ya. Dah. Jadi dia masuk dalam kereta. Bila masuk dalam kereta, tengok seorang lelaki lebih kurang 50-an, tengah duduk pakai stoken. Dia baru lepas semayang tadi. Orang kaya ada buat semayang. Kita jangan tengok, bila tengok orang kaya ni kaki tak semayang, sudah tu. Apa-apa pedana tak semayang pun mana dah. Duk birai jalan. Dan kerja kutip tank ni tak semayang dah. Dah. Kalau jadi dia pakai tak semayang dia pun. Ni dia kata orang kaya tadi tu. Dia masuk dalam kereta, tengok orang kaya tadi duduk pakai stoken. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beri salam pun mati tak tengok. Dia tengok stoken dia. Orang kaya kan. Dia adalah sikit tu. Dia X. X. Orang kan panggil X. Kenapa dah? Action lah. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Ayo. Duduk ni ustaz tadi tu, atas kursi dia tu. Ya, dalam BN baju dia tu. Dalam hati dia pun dok dak menahan. Jangan kena bunuh kau ini. Ya. Ditanya. Dia tu ustaz apa dia? Tadi ustaz dia buat benda semua tadi. Berapa tadi dana yang kita nak buat surah Al-Mu'minun khat tadi? Lega sikit. Dia kata dalam 50,000 tu saya nak beri saya seorang je. 50,000 tadi tu yang kata nak buat khat tadi tu surah Al-Mu'minun, saya nak beri. Tapi saya ada syarat. Kalau nak, saya boleh beri syarat. Tanya ustaz tadi syarat apa? Syarat dia, duit tu 50,000 saya seorang je. Saya tak bercampur orang. Dia terpayah. Masuk syurga ramai-ramai ni payah. Dari orang ni duit. Ya. Malah bercampur-campur orang masuk syurga ni. Tengok orang ni duit. Muncul. Masuk syurga dia kata ramai-ramai ngaruk dia. Payah. Dia buat macam atas dunia ni kan. Kita dia mau flat tu. Dia mau flat. Serabut tu. Tapi tak ada arah. Nanti kan dia duduk kok. Kalau lah orang tanya kita, nak duduk orang nak banglo. Oh, no. Jadi apa dia mau flat? Tak ada duit. Duduk mau flat. Kadang-kadang orang ni tumbuk sambal belacan atas. Kita dengar pong. Tumbuk dah. Kadang-kadang nak comel dia orang bocor. Orang balah lagi bini. Sebelah rumah kita dengar. Suti-suti kita dengar. Kita besar je bini kita. Sabuk. Ni tengok. Jadi dia ingat atas dunia bini susah duduk amal-amal syukur ni payah. Jadi dia kata 50,000 ni ustaz ambil duit saya seorang je. Syarat tu saja. Kalau ustaz boleh terima duit saya seorang 50,000, beres. Ustaz boleh ambil selalu cek ataupun tagih orang saya ni atau cash. Tengok orang dia duit.
Ustaz ni dia berberun. Dia kata, minta maaf lah cik, pasal saya buat announcement dah. Mana boleh dah. Pasal apa, benda ni kena mesyuarat semula dah. Pasal saya beri announcement dah tadi. Kalau cik khabar awal-awal tadi, saya dah buat announcement. Dia tu buat mesyuarat lalu. Saya nak tahu jawapan dia selalu. Dia kata, mana boleh cik, pasal AJK pun bukan duduk sini. Ada duduk di taman luar, ada yang berkata bertugas di luar. Beritahu saya cepat. Saya nak tahu cepat ni. Nak ke tak ni? Tengok, orang ada duit, orang ada duit. Saya tinggal nombor telefon ni. Kalau nak, ambil ni. Tapi syarat tu saya dia. Saya seorang je, 50,000 saya seorang je. Keluar pada kereta jalan 2-3 langkah, mari keluar orang cuci seorang. Sudah. Dia kata, ustaz, ada orang nak jumpa kau. Keluar tak? Tadi seorang lah. Orang yang nak jumpa. Di jalan-jalan, dia ke mana orang? Jalan kereta juga. Boleh pegang lah. Kereta, tengok duduk standby dah. Dia tengok. Dia masuk. Yang kata orang ni, orang kaya ni, tanya tadi, ustaz tadi. Dia kata datuk tu nak win apa? Rupanya tadi dia jumpa tu datuk. Dah. Bukan datuk pada cucu. Datuk pangkat. Dah salah faham tu. Datuk pada cucu ramah penuh. Dah cukup lori je. Ni datuk pangkat. Bukan datuk yang kata nasab keturunan, bukan. Tanya tadi orang tu. Dia kata datuk tu nak win apa ni? Nak win derma. Jadi orang lelaki pun tanya. Dia kata, Tok Imam nak berapa tadi? 50,000 saya dengar. Dia 50,000 tu ditanya pula. Tadi datuk tu dia buat syarat dah. Dia tahu dah. Rupa-rupanya dia kenal dah datuk tu. Datuk tadi dia buat syarat dah. Dia kata betul ada syarat. Syarat kenapa? Syarat dia nak duit dia seorang. Dia guna untuk buat khat surah Al-Mu'minun tu. Saya ada syarat ada dia. Saya tambah ke syarat. Dia kata syarat tu saya bakar syarat dia tu syarat sedih saya tambah, duit dia pun saya tambah. Saya nak duit saya seorang. Ni letak pada orang ni duit. Dia boleh ditanya berapa ribu dia boleh ada? 50,000. Saya up tadi 80,000. 30,000 Tok Imam boleh ambil buat apa-apalah senegara untuk masjid. Saya tak kisah. Syarat tu saja. Syarat saya tambah duit campur dengan duit orang, dan saya tambah campur dengan duit datuk tu. Tengok. Orang kaya letak pada kita ada duit, mudah nak kebajikan. Kita boleh tolong, tengok orang susah-susah. Dah. Ni. Tapi takkan nak tunggu nanti kaya baru nak sedekah orang. Dah. Kita duduk pada tempat kita ni boleh sedekah. Sedekah. Muslim-muslimat semua dia. Pergi pasar raya, pergi mall ke apa, ke shopping. Pergi masuk tandas tu kan. Dekat tandas tu. Kita tengok ada orang susah. Orang jaga tandas tu. Orang jaga tandas tu kalau dia susah dia tak jaga tandas. Orang yang jaga tandas tu. Kadang-kadang kita masuk tanda, kita tengok tu ada orang lelaki, ada orang perempuan. Orang perempuan umur sekitar 60-an, 70-an. Kita ni masuk tanda tadi tu kacau kita ni. Agak kacau hati kita ni. Kita duduk tengok orang perempuan tu tadi. Walaupun tengok sekali imbah je, tapi kita tengok dia tu tua dah dia ni. Patut-patutnya dengan umur dia ni dah jaga dua tanda ni. Tapi nak kata guna susah. Dengan sabit susah. Akhirnya keluar pada rumah, kerja jaga tandas. Jaga tandas ni leceh lah. Leceh apa ni? Pekerjaan tu agak kata, kalau kasar cakap dia kata hina lah. Hina. Tapi lebih bagus lah. Lagi mulia daripada melacur. Baik jaga tandas daripada melacur. Tapi kita ni persepsi kita bila kita tengok orang jaga tandas tu, kita downgrade lah dia. Dia ni jaga tandas. Tapi nak kata gua dia susah.
Dengan sabit dia susah, kita orang Islam yang kata Allah Ta'ala kurnia rezeki, kita ra'i orang susah. Ra'i lagu mana? Kita tolong dia. Jadi kita keluar daripada tanda, ada duit RM10 dalam kocek kita beri ke dia. Beri. Dia yang tadi tu tengok kita beri RM10, dia gaduh. Dia nak cucur balik duit, nak beri balance balik duit kita ni. RM9, 7%, 3% masuk tanda. Dia tu bukan makcik-makcik, bukan. Ni RM10 duit hak buang untuk makcik. Hak ni 5% ni saya masuk tanda, 2% masuk tanda, 3% isu. Muslim-muslimat semua dah. Tak kena gaya kita buat gitu korang, kita tolong orang gitu. Tak kena gaya tidak bayar terima kasih dengan kata-kata. Terima kasih dia jawab dengan air mata. Dia jawab terima kasih dia tu, dia jawab dengan air mata. Dia lenggak tengok kita ni, dia jawab terima kasih dia tu dengan air mata. Muslim-muslimat semua dah. Dia rasa yang kata dalam ramai-ramai masuk tanda hari ni, rupa-rupanya ada orang yang memahami kesusahan aku ni. Tu muslim-muslimat sebenarnya kita ra'i orang susah. Jangan hina. Tengok orang susah kita tolong. Apa faedah kita dapat daripada kita hina orang susah? Kita tolong dia. Tolong dia. Muslim-muslimat semua dah. Tu. Siang baby nani. Ingatlah pula anak kat rumah dah. Ada marah. Duduk jauh gini ingat pula. Biasa dia dah. Lepas tu kata dah, kita ada anak ni balik lagi cium. Tak tahu dia akan datang, tahu esok kita mati. Dah tengok dah. Kadang-kadang Allah Ta'ala ambil anak kita dulu. Itu kata. Ada kita marah. Ada kadang-kadang kita buat bokok je anak-anak kita dah. Anak kita ra'i, anak kita pun kita ra'i. Kasih hasil daripada benih kita. Kita sayang dia dah. Muslim-muslimat semua sambung tadi tu. Kita tengok orang susah, kita ra'i dia. Siang ke dia. Kita tengok orang susah, orang cacat ke apa ke, beri. Sekadar termampu kita. Ada RM5, kita beri RM5. Apa sangat RM5? Kita bayar bil extra kita pun 180 sebulan, 200 sebulan. Apa salah kita campur RM5, RM10 beri orang susah. Besar hati dia. Di tempat saya dulu, saya pernah buat cerita ni dulu dah. Saya pernah pergi Pasar Madang, satu malam tu pergi Pasar Madang. Dah kita pun bukan orang senang tak pun. Dah pergi Pasar Madang tu, duit di tangan ada RM5. Mengajar tadi beli RM10. Mengajar dia ni sebayar gitu je dah orang ni. Mujur tu. Tak boleh terus ada. Dia dah kita niat kita mengajar dah. Dia tak ada sudah. Beli RM10, RM5 kita beli rambutan. Ingat anak-anak rumah, ingat bini kita rumah. RM5 kita nak beli ca kuih tiaw. Kenal tak sini ca kuih tiaw sini? Tahu tak? Ca kuih tiaw RM2.50 boleh RM2. Boleh lah makan kita orang susah ni. Makan yang kata dengan isteri tu seronok dah. Seronok. Kita susah, kita boleh makan dengan isteri kita. Oh, seronok. Kita boleh tengok dia disuap makanan depan kita tu. Puas hati kita. Kita jadi suami, kita tengok dia makan hasil daripada rezeki yang kita cari, walaupun tak mewah. Dia makan rezeki yang kata kita cari tu, kenyang dia, puas hati dia. Lepas tu kadang-kadang kita kalau makan luar dia tak berminat. Kita rasa macam seolah-olah dah adil pada isteri kita. Kita makan sedap luar. Kalau outstation ni ada orang ni tau. Tu kan nanti balik dok mamam, lapar perut aku. Tu. Tapi kalau duduk di kampung-kampung, kita beli makanan, balik makan dengan dia. Seronok. Pasal kita orang susah, dapat makan dengan isteri tu, kita tengok rezeki dia makan tu, oh seronok kita. Anak-anak matahari. Jadi mana tu ada lebih RM5 kita nak beli ca kuih tiaw. Lalu tu di Pasar Madang, kita tengok seorang mokcik dia jual lidi, penyapu lidi. Kenal tak penyapu lidi? Yang lidi kelapa tu, kita mayang-mayang dia tu siang tu.
Akhirnya berkah gigi tu orang buat untuk buat penyapu. Di tepi dia, tepi lutut dia tu kita tengok ada pak berkas gigi yang siap di berkah dah. Dan di tangan dia tu ada satu di berkas sedang di siang dia punya kelapa tu. Lidi tu, daun kelapa tu dia sedang siap-siapkan. Jadi kita bila lalu tu kita duk tengok ni, kacau. Kacau hati kita ni. Kita pusing balik semula. Kita tanya dia, "Encik, ni berkah lidi ni berapa ringgit sah?" Berkah lidi ni kita tanya dia, "Berapa ringgit sah?" Dia kata 3 sen wan. Cakap belak, gigi tak ada. 3 sen wan. 3%. Satu berkah gigi 3%. Bermakna kalau dia berjaya jual ke 5 berkah gigi tadi, bermakna dia dapat berapa ringgit mana tu? RM5.50. RM5.50 berapa? Tu saja pun RM6.50 tadi nak mari sini. Dah, daripada Selayang nak mari sini tadi RM6.50. Bermakna mocik tu kalau dia nak balik, kalau dia bakar kereta, KG dia nak balik Selayang, dia tak dia lalu. Dia kena junjung kereta dia, dah lalu kat divider. RM1.50 kalau orang beli semua. Kita ni RM1.50, aku ada RM2 ni. KG nak makan cabai dia, beli dah kan. Batal ni cabai dia, makan rambutan dah ni, biar lega-lega. RM5 habuang makcik tu rezeki dia. Bukan kita nak kabur kita sedekah dah. Muslimat ambil tadi. Mengapa kita daripada cerita tu? Nothing lah. Kita bagi orang RM5 tu, kalau kata dia RM1.50, Allah Rabbi benda sangat lah. Rokok pun RM10.20 lagi. Dah, tak isap rokok dah. Orang sini dah isap rokok dah. Alhamdulillah. Orang sini mana isap rokok sini? Berhenti dah ke dah. Alhamdulillah. Rokok pun RM10.20. BSO saja RM180. Mokcik tadi pendapatan dia berapa malam tu? RM1.50. Subhanallah. Kita kalau kita tak tolong orang susah ni dah, memang tak tahu lah kita nak dia. Memang suir tu lah. Apa sangat kalau kita cabut RM10, RM5. Dia kata habuan Allah Ta'ala beri rezeki ke kita tu, kita tumpang nikmat Allah Ta'ala beri ke kita, kita tolong orang susah. Allah Rabbi besar hati ni. Besar. Muslimat semua dah beramal. Tolong kat mana-mana orang susah ni, tolonglah. Dan apabila ditimpa musibah, maka ia pun bersabar, maka sabar itu baik baginya. Kita jadi orang beriman ni kat mana-mana dengan kesusahan tu, pasti kita akan rasa. Allah Ta'ala uji dia macam-macam. Allah Ta'ala uji dengan kekalahan, Allah Ta'ala uji dengan kekecewaan, Allah Ta'ala uji dengan ketakutan, Allah Ta'ala uji dengan kata macam-macam. Lain orang, lain ujian. Tapi ingat, setiap ujian yang Allah Ta'ala beri pada kita tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap Allah Ta'ala beri ujian kesusahan kita tu, dia tak lebih daripada kadar yang kata kita boleh tanggung. Muslimat semua dah. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita ni dengan kesusahan duit. Sempit hidup. Bukan nak kerja daripada muda sampai ke tua. Gitulah. Rumah pun sewa, kereta pun berapa bulan tak bayar. Susuk kereta kadang-kadang tak bayar, takut kena tarik. Anak-anak pun cukup-cukup makan je. Allah Ta'ala uji dengan kesusahan. Akhirnya kita sabar. Dengan sabar tu Allah Ta'ala beri pahala pada kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita ni dengan penyakit. Ada juga penyakit. Allah Ta'ala uji dengan penyakit. Dan akhirnya dengan penyakit tu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ada? Belum ni sentuh meko, pergi mari, semayang pun tak. Hari-hari dia isap rokok je. Isap rokok, dah, pergi mari sembang kedai. Gitu je lah.
Habis kerja isyak dapat Kedah, kadang balik pun begitu dah. Pukul 10, pukul 11. Yang kata orang tengah bang tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau orang takbir, kau orang bang, kau kuat disembah Kedah. Duk suka. Akhirnya dengan takbir Allah Ta'ala, satu hari bangun tidur, nak pergi kerja, masuk tandas. Masuk tandas pun isyak juga. Jenis isyak nah? Orang sini tak isyak ni, sini. Cerita orang lain. Orang Kemamang ni cerita dia. Masuk tandas ke isyak suat khabar, nak ada apa? Suat khabar minggu lepas baca tak? Dia jenis gitu. Dia nak ada dua tu. Suat khabar, rokok nak ada. Dia ada dekat tabiat. Dah? Masuk tandas walau tidak berok, tak kecil sekalipun, suat khabar, rokok mesti ada. Rokok letak di mulut, suat khabar letak bawah tiang. Cikgu duduk dia baca belakang. Baca tengok dah minggu lepas. Tak apa puas hati. Duduk terang ke tarik duduk keluar sekarang. Tak apa lah. Rasa nak berok tapi tak keluar tarik. Ya. Bangun. Tengok dalam mangkuk jambang penuh darah. Astagfirullahaladzim. Yang kata belang-belang bangun tu, belang-belang bangun, tak ada ni perut rasa sakit nak berok. Dok terang dok keluar, akhirnya bangun. Aku tengok ni lambat banyak pergi kerja ni. Nas tengah tu duduk bimbang, bukan bimbang tak sembahyang subuh ni. Duduk bimbang takut ada pasca. Ya. Akhirnya bangun dia nak flash. Hak dia kecil dengan dia. Akhirnya belang-belang dia bangun, dia tengok dalam mangkuk jambang penuh darah. Kejut dia. Darah dari mana? Duk raba depan, raba belakang, rupa-rupanya daripada punggung dia. Subhanallah. Takut dia tu. Dok. Dia rasa macam nak mati dah. Orang biasa kena dah. Debur ni. Sudah dah. Nak kabur ke bini di mana? Tapi siap-siap mandi semua, bakar semua siap. Tak semayang subuh pun. Dia isyak okok. Pergi tempat yang kata duduk dekat meja makan. Bini dia siap dah. Di tempat nasi goreng ni. Siap dah nasi goreng. Dia nasi goreng. Mu tak ada tak? Cilibo. Apa panggil apa sih? Cilibo dah tak? Cilibo, mu tak cilibo? Macam biasa lah. Tak makan. Bang makan sekarang saya buat kan. Mu tak cilibo ke? Boleh cilibo. Macam biasa. Tak mau makan. Bang makan sikit bang. Tak boleh ke? Bang makan. Tak boleh. Backing dia ni. Walau kata berok darah pun, backing tu ada dia. Tapi hari ni takut. Duk debor ni. Dia nak tanya bini dia ni. Dok tergamuk. Dah. Sekarang rehat sekarang. Sekarang rehat dekat kerja sekarang. Dia buat tanya, dia tanya kawan dia. Dia ada kawan aku penyakit puasa dia. Kenapa kau obat? Dia tak kata dia. Dia kata kawan dia. Mu tahu tak kenapa? Kalau penyakit puasa kawan aku suruh tanya. Dia tak kata dia mandu Dia kata kawan dia. Tahu aku. Puasa biasa. Makan dia apa kan? Makan rokok biasa. Tahu? Obat dia. Mu baju sendiri aku nak pelepang kan. Marah. Panah barang tu jadi. Berok-berok darah pun panah barang tu jadi. Hari-hari duk pening takut ni. Kadang-kadang nampak susuk badan tu. Takut. Nak makan banyak pun takut dah jadi. Dan akhirnya dicari ketenangan dia. Lagu mana? Didekatkan diri daripada Allah Ta'ala. Sabit penyakit itu contoh lah. Macam-macam lain ada lagi contoh. Akhirnya yang kata dia tu, dengan sabit susah hati, dia pandai. Orang ni bila susah hati, akhirnya kita ni cari Tuhan.
Kita angkat tangan, kita mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, mau tolonglah aku ya Allah, sembuhlah penyakit aku ya Allah. Tu manusia dah. Tu manusia. Walau kata dia jahat ke mana pun, dia cuba lari daripada Allah Ta'ala, akhirnya hati dia ni tidak boleh binang. Dia tak boleh cuba petikaikan yang kata dia tu, hati dia tu tenang tak kala dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut apa? Wa inna ma'an usri yusra, fa inna ma'an usri yusra, wa inna ma'an usri yusra. Dua kali Tuhan taukid dalam Quran. Tuhan taukid tu, fa inna ma'an usri yusra, dalam susah dia ada mudah dia. Susah lagu mana susah? Susah dapat penyakit, akhirnya mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ulang sekali lagi, wa inna ma'al usri yusra, dalam susah ada mudahnya. Susah lagu mana? Susah dengan kata duit, tapi mudah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslim-muslimat semua dia tengok, Allah Ta'ala uji kita kadang-kadang tak termampu kita. Tapi ingat, di sebalik ujian tu rupa-rupanya Allah Ta'ala bayar something kepada kita. Tak kala kita senang hari ni lepas daripada ujian Allah Ta'ala, kita berterima kasih pada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, dengan sabit ujianmu berikan kepada aku ya Allah, akhirnya aku dekatkan diri aku kepadamu. Tu kata kadang-kadang ada nikmat tu, dia kata susah tu ada nikmat dia. Muslimat semua, kalau cuba tanya diri kita sendiri, cuba tanya diri kita sendiri, kita dulu ni tidak mungkin seperti kita sekarang. Dulu dah ramah. Macam kita tanya tadi dah, awal-awal tadi kita tanya, mungkin ada kalangan kita ni dulu ahli maksiat, minum arak, berzina, main judi, dok puasa, dok semayang, derhaka pada mak ayah dulu. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan sesuatu, akhirnya hari ini kita dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala, dan akhirnya dengan sabit ujian tadi kita rasa satu ketenangan. Tak kala kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, kita rasa satu ketenangan, dan akhirnya kita komit ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Saya dah ulang Kuantan Kemamang tiap minggu. Dan cerita ni orang kata ujian ni dah. Boleh ya, sekejap je dah. Kita berhenti ada satu kedai makan di Kuantan tu. Kita ulang adik. Kedai dia tu kalau tengah hari memang ramai orang. Orang kerja di Gebeng tu makan di situ. Gebeng, dia kawasan pedestrian kan, tak jauh daripada tempat dia. Jadi kita tolak itu, kita pergi dengan zaujah kita dah makan situ. Kita tengok dia tu, yang kata kita bangga lah, orang Melayu yang kata berniaga maju, kita suka dan suka. Patut bangga lah, kita orang Melayu sokong ada yang kata sama bangsa kita maju, kita sokong. Bermakna kita ni suka, orang Islam pula sokong. Setengah orang tidak suka. Niaga Melayu maju, puk kotor dah, lama. Kalau bahasa asing maju tidak deki sama-sama dia. Ni tu penyakit kau. Hak tu pergi hospital tak ada obat. Pergi hospital tak ada obat. Pergi jumpa doktor, ada obat deki. Doktor kata saya bapak lagi deki. Dah, tak ada obat dia. Dia obat tu buah tasawuf. Buka kitab Syiarus Salikin, baru jumpa obat tu. Hidayatus Salikin, jumpa tu. Kita ikan kan besar kan, tak mampu pula nak tanggung. Kita awak undang-undang lah. Dia kata kita ni singgah di Kuantan tu, ada satu restoran orang Melayu kita duduk tengok dia tu maju, kita tanya. Satu hari tu kita duduk tengok, kita tanya jokok dia tu, pasal apa kita duduk nampak dia duduk relax je dah. Bila duduk relax tu kenapa? Pasal apa kita duduk kata dia tokel, pasal dia duduk arah budak-budak. Ni pinggang ni, ambil. Ya Allah, tokel. Tengok dia lalu depan meja kita buat tanya dia. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Kita tanya dia, bang maju alhamdulillah. Dia Alhamdulillah lah ustaz ni.
Dia bagi tu ustaz. Tahu mana tu ustaz? Kita duduk tanya orang. Kita tengok bini kita. Bini kita buat gini. Padahal kita tak tulis pun aku ustaz tak ada pun. Tak, dia duduk kata, iyalah ustaz ya awak nama ni aku ustaz pun. Kita sebenarnya cukup tak suka orang panggil tu ustaz. Tak berapa suka, tak berapa minat. Lebih baik panggil nama je. Pasal kita bukan ustaz pun. Dan bukan ustaz kita. Dan tapi nak ada kan orang panggil ustaz tu tak nak tumbuk muka orang tak. Ya. Orang panggil ustaz pasal kita ni masih lagi mengaji. Kita sekarang masih lagi belajar. Sekarang masuk 9 tahun. Masih lagi belajar. Belajar sambil mengajar. Asal-asal dulu kita mengajar ni ganti tok guru. Ganti tok guru. Asal-asal dulu ganti tok guru. Apa tu guru 25 hari surah. Dia telefon kita, dia kata, "Yo mengajar mana ni?" Ganti ustaz. Ustaz pada tu. Sekarang dia masuk ke tahun ke-9, kita masih lagi belajar. 12 orang untuk guru. 12, masuk 12. 12 tu termasuk salah seorang dia Ustaz Azhar dulu. Tu. Kita talaki dengan dia, 2 kitab dengan dia. Kitab Perukunan dan kitab Jam'ul Jawami Ustaz Azhar Idrus. Itu salah seorang daripada tu guru kita dah. Ya. Yang kata asal tadi kita ganti bukan dia. Kita ganti ustaz di kampung. Ustaz di kawasan kampung kita ganti. Tu jadi berapa minat tu rasa kita ni dah berminat lah orang panggil ustaz. Tapi nak kata orang dia lah. Orang panggil ustaz-ustaz tu. Moga-moga berkat mulut orang panggil tu ustaz, jadi ustaz sungguh satu hari nanti insya-Allah. Jadi yang kata tadi tu kita kampung tadi orang tu kata, oh dia kata gini ustaz. Alhamdulillah. Akhirnya dia duduk kat kita. Kita belah-belah makan nasi tu dia duduk kat kita. Dia kata ustaz nak boleh cara hari ni. Dia kata makan air mata dia tu. Rupa-rupanya kesenangan seseorang tu Allah Ta'ala uji dia menjadi kesusahan. Dia kata asal-asal saya ustaz bukan kata senang, saya ni orang susah. Dia kata dulu saya ustaz, saya pernah buat silap. Dia cerita, bukan kita tanya pun. Kita tanya tak dia, kita kata gitu je. Sebab tu kata bang, dia kata maju kedai. Oh dia kata alhamdulillah ustaz. Lepas tu je kita tanya sepatah. Dah betul dia pergi duduk kat kita, dia nak cerita masalah dia tu. Sudah lah. Aku ni nasi pakai dah habis lah. Tengah makan nasi. Dia duduk kat kita, dia cerita. Dia kata ustaz, dulu saya pernah buat silap ustaz. Saya dulu zaman muda saya penuh yang kata kahwin dah dapat restu daripada keluarga saya, mak saya, ayah saya lama dah mati, mak saya dulu ada seorang perempuan yang kata saya nak ambil dia sebagai isteri, dan akhirnya mak saya tentang dak restu dia kata perkahwinan saya ni. Dia sebabkan saya orang lelaki, saya tak peduli mak saya. Pasal apa? Saya orang lelaki. Saya orang lelaki tak peduli pada wali. Beres. Tapi mak saya tak peduli saya kahwin dengan perempuan tadi. Akhirnya saya lagi bawa diri kahwin dengan perempuan tadi, mari pindah duduk di Kuala Lumpur. Duduk di Kuala Lumpur. Tapi dia akan bagi duduk mana? Duduk pinggir ke, duduk di Balapong ke, Cerah ke, dia tak tahu. Tapi dia kata duduk di Kuala Lumpur. Lari bawa diri. Mak dia tinggal gitu je. Dia orang lelaki. Dia kata asal-asal mak dia tak boleh kahwin dengan perempuan tu, dia tak peduli. Dia kahwin dengan perempuan tadi, dia lari bawa diri, akhirnya pindah duduk di Kuala Lumpur. Bertahun-tahun. Saya pun tak boleh peduli dah mak saya sama dia hidup, mati ke apa ke, saya tak tahu. Akhirnya dengan kata perkahwinan, hasil perkahwinan ni, saya dianugerahkan anak 3 orang. 3 orang anak. Dapat 3 orang anak. Kahwin dapat 3 orang anak. Yang kata tak lama lepas pada tu Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji. Akhirnya dia stroke. Kena stroke. Yang kata isteri tu asal-asal sayang dia. Dia kata dia sanggup tinggal mak dia tu demi perempuan. Akhirnya perempuan tadi tu mula buat hal. Payah dia.
Kita nak kongsi kesenangan dah, nak kongsi keceriaan, nak kongsi ketawa, teman ketika ketawa dah ramai cari. Tapi saat kita sakit nak kongsi dengan kita tu ramai dah. Payah, cukup payah. Yang kata isteri tu asal-asal tadi sayang, akhirnya tinggal dia. Tinggal dia. Dia seterus nak bangkit daripada tempat tidur pun tak boleh. Asal-asal duduk di hospital, akhirnya tak larat bayar bil, akhirnya duduk di rumah. Dicerita ke kita tu orang lelaki. Orang lelaki cerita. Tak dia okey kedai tu. Dicerita kita siapa menangis. Orang lelaki payah menangis ya. Payah. Orang lelaki ni kena molek bini mati tak menangis. Tak, bini mati. Lagi tak menangis dia, suka. Ya. Dia kata tadi dia tokek kedai tu, dia cerita ke kita, menangis. Menangis. Dia kata, Ustaz, pernah saya Ustaz duduk di rumah, terlentang atas katil, tarik saya seharian tak ada orang basuh. Dia kata asal-asal tu saya nak tumpang perempuan tadi tu, perempuan yang sanggup saya terima dia, saya buang ibu saya. Akhirnya perempuan tadi lari tinggalkan saya. Ditinggal saya, anak sekali ditinggal pada saya yang lumpuh, kena stroke. Muslimat boleh bayang macam mana tempat dia. Nak bangkit daripada tempat tidur pun tak boleh. Tarik sehari tarik duduk di punggung, tak ada orang masuk. Maka harap anak masa tu sulung dia kata 7 tahun. 7 tahun, belajar 1, perempuan. Hak kecil 4 tahun, hak kecil lagi 2 tahun. Dia tinggal saya Ustaz. Saya hari-hari minum air mata, makan air mata tu hari-hari. Dalam hatinya jauh, dalam hati dia kata menyesal dengan perbuatan yang saya buat pada mak saya. Tengok. Hak ni Nabi kata ni kan? Hak Nabi kata tu, ada dosa-dosa yang Allah Ta'ala lambatkan, akhirat baru Tuhan balas. Melainkan derhaka kepada ibu dan ayah, terutama ibu. Allah Ta'ala bayar tunai, cash atas muka bumi. Waktu kata kita dah, kalau kita ada buat sedap dengan mak kita, apa-apa tolong dia. Malam ni habis semayang isteri lagi, telefon dengan mak kita. Mungkin ada ni kalangan kita ni padah rumah. Okey. Orang lelaki ni kadang-kadang dia padah rumah dia dengan sabit bini ya, kadang-kadang. Tak, sabit bini. Belum kahwin di rumah dia dengan mak dia. Bila kahwin, bini tu buat hal tak beraya mak tua. Kita ajak balik pun tak mau. Dia wahai dia, awak pun nak balik, awak dia seorang. Awak saya tu, jangan awak gitu. Bukan mak saya tu, mak awak bukan mak saya. Orang puan Dia kata orang tadi tu, sampai satu masa, Ustaz, dia kata Ustaz, pernah Ustaz, sampai satu masa di telefon teksi, disuruh orang angkat saya, letak dalam teksi, anak saya 3 orang, dia beri satu alamat pada driver teksi, hantar saya balik. Hantar balik sana, hantar balik ke rumah mak saya. Tengok. Dia kata orang lelaki tadi tu tinggal bertahun-tahun dah mak dia. Dia pun tak tahu dah. Mak dia tu hidup ke mati. Akhirnya bini dia ni tak sanggup lagi dah. Tanggung beban, kena stroke laki dia tu. Akhirnya upah orang, akak laki dia letak dalam teksi, 3 orang anak ni letak sekali dalam teksi, beri alamat, hantar balik kampung. Kampung di mana? Di Besrah, Kuantan. Oh, dia cerita kita tu duk pegang mata dia tu. Kata dia ni kacau betul lah, tak jadi makan nasi dah pun. Duk dengar cerita tu, sedih cerita dia tu. Rasa nak record je, rasa nak buat macam drama. Aku tidak pengarah lah. Kalau aku jadi pengarah, aku buat drama cerita ni. Tak? Tak, molek ambil. Hak lelaki hero, Rosyamna. Hak puan, Umi Aida. Watak mak, Fauziah Nawi. Masuk lah. Tak, molek. Kena. Pengarah, Rashid Sibil. Tu. Yang kata tadi tu, dia sanggup tinggal mak dia kerana perempuan, dan akhirnya perempuan tadi tak sanggup terima dia
dengan sabit kesakitan, ambil dia upah orang, letak dalam teksi atau balik semula ke Basrah. Tak cukup atau dia seorang, anak dia 3 orang letak sekali dalam teksi atau sekali. Dia cerita dia nangis. Ustaz, saya tengok muka isteri saya, Ustaz. Dalam hati, walau tak boleh bercakap ni, mulut saya sengit, Ustaz, tapi hati ni duk merontum nangis ni. Sayang, sanggup buat benda ke saya, sayang. Tu. Mau nangis saya, Ustaz. Saya tengok dia duk tengok pun saya. Daripada luar cermin tu saya tengok dia tu. Dia letak anak saya tu. Dia letak anak saya seorang depan dekat depan taksi, 2 orang letak kat pinggir saya kat belakang. Saya duduk di belakang. Tangan kaki ni Ustaz tak mampu nak bergerak, Ustaz. Nak marah ke dia, nak bercakap pun tak boleh, Ustaz. Ambil dosa saya, Ustaz. Saya sayang dia, saya tatang dia. Tiba-tiba hari ni gini dia buatkan saya. Saya tengok mata dia duk tengok pun saya, Ustaz. Akhirnya dia suruh alamat. Dia beri alamat ke depan taksi tu. Nampak dia ulur duit akhirnya berlalu saya. Sepanjang perjalanan, Ustaz, saya duduk, akhirnya wajah dia tu hilang daripada mata saya. Sepanjang perjalanan daripada Kuala Lumpur sampai ke Basrah Kuantan, air mata jadi santapan. Yang kata tadi nampak bangunan, nak bangun pun saya tak boleh, Ustaz. Tadi nampak bangunan, akhirnya nampak bukit bekau, nampak kelapa sawit, akhirnya ni nampak ni pokok kelapa ni. Oh, saya tahu ni, Ustaz, ni kampung saya ni. Walau kata 8 tahun, 10 tahun, 7 tahun, 9 tahun dah saya tinggal, ni saya tahu ni pokok kelapa ni kampung saya. Mana? Basrah Kuantan. Yang kata dia hantar tu, masuk tu, walau kata dia tu tak dibangun, tapi pada tu boleh tengok tu. Dia nampak tu. Dia kenal tu rumah tu. Pasal apa? Rumah ni dulu aku dibesarkan. Rumah ni aku dibesarkan dulu. Kebetulan pula, Ustaz, dia tu masuk je teksi dalam lamang tu, dia kenal tu ada seorang hamba Allah, seorang perempuan tua sedang menyapu di lamang rumah. Dia kenal orang puan ni. Dia kenal orang puan ni. Walau kata 9 tahun dah dia tak tengok, walau kata 8 tahun dia dah tak tengok, orang puan ni dia kenal. Siapa dia? Mak aku. Itu. Yang kata mak dengan kita ni dia, kita ada mak hari ni kita ala badah je dah. Dok telefon apa pun lok gitu je. Ada macam tak ada je. Nak telefon sepatah pun, nak tanya khabar kita buat dia itu je lah. Hari ni kita buat kita buat ke mak kita, esok lusa anak kita pula buat kita. Dunia ni budak. Sampai satu masa lagi anak kita pula buat ke kita. Muslimat semua dah. Dia masuk je dalam lamang rumah tu, dia tengok tu, dia kenal orang puan tadi. Mak dia rupanya, mak dia. Masuk tu mak dia takut. Mak dia naik atas rumah. Naik atas rumah tak pergi turun semula. Dia patah isteri keluar, dia tanya, "Mocik, ni rumah ke sekian?" Ya. Dia kata, "Mocik, ada orang dalam kereta." Ada orang dalam kereta. "Ustaz," dia kata, di kabar kita, "Ustaz, saya nampak tu mak saya tu. Nampak mak saya mari tu daripada kat kereta tu, saya tak boleh jerit, Ustaz. Dia kata kena stroke ni, kerah badan saya ni, duk tengok ke dia tu, air matanya cucur ni. Duk tengok ke anak-anak tu, duk ingat pula ke bini tu, isteri yang kata tersayang, sanggup tinggalkan saya, Ustaz. Akhirnya hari ni Allah Ta'ala hantar saya ke pangkuan ibu saya." Siapa tu tengok muka mak dia menangis. Kita duk dengar cerita dia pun kita sebut dah. Yang kata tadi nasi dah habis tu, kuah kering tangan. Kuah nasi tadi kering kat tangan kita je. Dia cerita ni memang sedap tu dia ni. Dah, nak tambah nasi dah sedap dah ni. Dia cerita ke kita tu memang dia touching betul dah. Mak dia buka pintu kereta, tengok. Dia sebut nama saya, nama dia Zul. Zul nama dia.
Dia kata, Zul, anak mak. Ustaz, saya nak sebut nama mak saya tak boleh, Ustaz. Nak sebut mak tu, ni mulut sengit ni, kena stroke. Zul, anak mak. Tengok, dia panggil jiran-jiran, angkat saya nak tahu rumah. 3 orang tu ditanya dia batas ni, 3 orang siapa ni? Dia kata cucu Moncik Rok. Tadi ada wapang meter suruh ambil ni. Subhanallah. Dia kata dulu saya sanggup tinggal mak saya, akhirnya hari ni mak saya sudah jaga saya. Dia jaga saya, Ustaz, seperti mana dia jaga saya masa saya kecil. Tai saya dia basuh, rambut saya dia sikat, nasi saya pun dia suap. Jadi macam dulu-dulu, jadi macam 40 tahun dulu. Yang kata kasih seorang ibu ni, kasih seorang ibu hingga ke akhir hayat. Tai saya dia basuh, Ustaz. Mandi saya macam ada anak, macam budak-budak dia mandi saya. Rambut saya disikat, misai saya dicukur, badan saya dilap. Saya nak bangkit daripada tinang pun dia tolong angkat, walaupun dia tua, Ustaz. Dia tua, Ustaz. Tua, kecil dia orang dia, tapi dia angkat, dia mampu angkat saya, Ustaz. Saya ni dulu buat silap dah, saya buat silap. Anda katalah, Ustaz, Allah Ta'ala izin boleh sembah, boleh melutut depan orang. Orang pertama saya melutut adalah anak saya, Ustaz. Tengok, kasih seorang ibu. Kasih seorang ibu ni, Allah Ta'ala uji seseorang dengan kesusahan. Dengan sabit dia kata susah tu, akhirnya bermula hari tu dia komit dengan agama. Dan akhirnya lepas pada tu bertahun-tahun dia, hampir dia kata 2 tahun lebih. Dia sampai sekarang pun tangan dia pun tak berapa molek lagi. Tapi mujur lah, dia meniaga kecil-kecil, akhirnya Allah Ta'ala bagi sembuh dia. Dan mak dia tolong sekali. Hari yang kata kita makan nasi dalam kedai dia tu, dia tunjuk, Ustaz, tu tak? Tu tak? Tu lah raja saya, pemaisuri saya, cinta hati saya. Siapa dia? Mak dia. Oh, kasih seorang ibu dia. Kasih seorang ibu bawa sampai ke mati. Kita ni kalau ada lagi mak ayah dia, buatlah, jasa lah. Sekadar dak lama dah dia akan ke bumi ni pun berjasa pada dia. Tolong sekadar kita mampu. Jangan berdeki lah. Kita ni kadang-kadang berdeki dengan adik-beradik. Aku seorang je tolong, aku tak tolong pun. Jangan. Dulu dijaga kita ada tak dideki dulu. Dah susah dia nak besar ke kita tu, dak pernah pun dia wikak orang. Kadang-kadang mari daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia kata, Moncik, anak Moncik ni boleh akalkan kebajikan masyarakat. Moncik pun orang susah. Dia kata, dah, aku susah kalau mana pun, anak aku tetap aku jaga. Aku tak worry kau orang. Tengok, kasih seorang ibu kepada anak. Muslim-muslimat semua dan banyak dah kita buat contoh malam ini. Senangan, kesusahan yang Allah Ta'ala beri pada kita tu, akhirnya ia adalah satu ujian. Dan sebelum kita tutup, saya nak baca semula hadis ni daripada depan. Mungkin orang tak tahu hadis apa kita baca malam ni. Hadis yang kita baca malam ni adalah datang daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan dia sahabat besar dia, sahabat besar Rasulullah. Suhaib bin Sinan Al-Rumi. Al-Rumi itu gelaran dia. Dia orang Rom. Kalau sebut Abi Yahya orang tak kenal. Abi Yahya siapa lah? Tapi kalau sebut Suhaib bin Sinan Al-Rumi, orang kenal. Mungkin pernah dengar nama dia. Yang kata sahabat Rasulullah orang Rom. Orang Rom. Rom ni sekarang ni, kalau kita sekarang ni kat Rom ni di Iran lah, Rom lah. Tu. Kalau tempat jajahan dulu Rom tu Iran lah sekarang ni. Dia kata sahabat Rasulullah ni, dia kata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, sesungguhnya baik sungguh nasib orang yang beriman, kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan, dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi mereka yang beriman.
Apabila mendapat kesenangan, maka ia pun akan bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Andai kata Allah Ta'ala beri kita kesenangan, kita bersyukur. Syukur kita bukan kata kita angkat tangan alhamdulillah, alhamdulillah, dah cukup pada itu saja. Syukur kita pada Allah Ta'ala, kita guna nikmat Allah Ta'ala tu, kita bayar balik semula dengan ibadat kita. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala, itu di antara tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila ditimpa musibah, Allah Ta'ala timpa musibah kepada kita, macam contoh masalah tadi kita buat tadi, ya, contoh cerita yang kita buat tadi tu, maka ia pun bersabar. Ujian Allah Ta'ala beri ke kita, sabar. Maka sabar itu adalah baik baginya. Muslimin-muslimat semua, cukup setakat tu pada malam ini. Hadis yang kata kita baca tadi tu, kalau tak banyak pun sikit dah. Malam ni kita buat perubahan. Perubahan apa? Perubahan untuk diri kita sendiri. Yang kata kita ni nak balik semula kepada Allah Ta'ala, bertaubat semula kepada Allah Ta'ala, kita cuci hati kita, kita bersihkan dosa-dosa lama kita tu dengan pahala kebajikan kita ni. Moga-moga sebelum tiba hari mati kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Bukan untuk orang lain pun, untuk diri kita sendiri. Muslimin muslimat semua dah. Tolong. Dia kata selagi hayat dikandung badan. Dah. Ahmad Jahir kata dah, selagi hayat dikandung badan, beribadatlah kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita tahu kita masuk syurga bukan kerana ibadat kita, tetapi Allah Ta'ala dia nak tengok juga. Nak tengok juga kita ni lagu mana kita ni dengan dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Tak boleh banyak pun witir. Witir tu jangan tinggal. Witir. Kita ni witir nanti bulan Ramadan bau bunyi. Salli sunatan witir bau bunyi. Nabi witir tak pernah tinggal. Witir Nabi tak pernah tinggal. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. 1 rakaat je. 1 rakaat kita boleh buat ke? Dia kata ibadat sunat ni, dia kata solat sunat ni kita boleh buat. Dah, wasalli qa'imah, musmayang dah berdiri. Fa in lam yastati' fa qa'idah, mula di semayang berdiri mu duduklah. Semayang sunat duduk pun boleh. Boleh. Fa in lam yastati' fa ala jambi. Nabi kata, kalau tak boleh juga duduk, mu boleh berbaring di atas lambung mu. Boleh baring semayang. Tak boleh juga beli tali ya. Beli tali kat tekak gantung pokok, mampu hasnah. Tak. Dah kenapa ni? Tuan beri nikmat bertambah timbung dah. Kaya-kaya, senang lenang, rumah tangga, kenderaan, bini anak, bini kadang-kadang 3 orang, 2 orang. Tak, boleh seokok pula. Tu banyak nikmat Tuhan beri. Tiba-tiba tak boleh bayar juga kepada ibadat kepada Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Kita nak jawab depan Allah Ta'ala tadi. Dah, muslimin-muslimat semua dah, takutlah pada Allah Ta'ala. Moga-moga yang kita kongsi, kita baca pada malam ni dapat beri manfaat kepada yang mendengar dan lebih-lebih lagi pada yang membaca ya. Tak ada soalan, ada soalan tadi. Ada ketah tak ada soalan? Tak ada soalan hujung nak tutup. Ada soalan? Tutup. Tutup dah. Dah. Apa nama, insya-Allah kalau ada soalan esok taruh di Rawang. Kalau nak pergi di Rawang insya-Allah tak tu pun taruh di Selayar. Insya-Allah kita ada 2 hari ni. 2 hari ni di apa nama di Selangor ni. Bumi bertuah. Alhamdulillah. Seronok kita. Orang Selangor kita suka. Dah cari cawangan seorang sini. Insya-Allah. Gua aja dah. Alhamdulillah. Patut kita kalau orang Selangor panggil kita tak tolak. Dah. Kalau orang-orang belah-belah adik tu malah dah lah. Ni bawa balik Penang ni. Lengah di Penang dah ambil lagi. Akhirnya mari blok di Selangor. Biarlah jihad di jalan Allah Ta'ala. Moga-moga mati di atas jalan jihad ni. Dan Allah Ta'ala ampun dosa-dosa yang lepas-lepas. Jahat buat dulu pun. Dah, mana dia baik. Kita dulu pun buat dosa, buat dulu pun. Dia ni pun buat dosa ni. Buat dosa lagi. Sebut kata manusia tak terlepas daripada dosa. Cuma cara mana kita nak bertaubat sebelum kepada Allah Ta'ala. Dah.
Cuma yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk dan lemah itu datang daripada kesilapan dan kelemahan diri saja. Dan maafkan saya andai kata ada tersilap kata, tersilap bicara, dan maafkan saya juga kerana ambil masa yang terlampau agak panjang sejam setengah tu. Minta maaf lah panjang sikit malam ni. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu wa tawassaw. Qul qawli hadza astaghfirullah nazim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.